Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bersama saya Cikgu Ana Azman. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah prinsip dan kaedah memasak haba lembap. Berikut adalah standard kandungan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menerangkan 5 tujuan memasak makanan. Nombor 2, murid dapat menerangkan 8 kaedah memasak makanan menggunakan haba lembap dari segi contoh masakan, ciri hasil masakan, kelebihan dan kelemahan kaedah memasak menggunakan haba lembap. Hari ini kita akan belajar sebanyak 8 kaedah memasak menggunakan haba lembap. Mengapa kita perlu memasak makanan? Berikut adalah tujuan kita memasak makanan. Yang pertama, mestilah makanan tersebut selamat dimakan. Apabila kita memasak, haba tersebut dapat membunuh mikroorganisma di dalam makanan. Selain itu, tujuan kita memasak adalah untuk mengelakkan makanan menjadi rosak. Yang kedua, kenapa kita perlu memasak makanan ialah untuk memudahkan pencernaan, di mana apabila kita memasak, makanan dapat dilembutkan supaya mudah dikunyah dan dicernakan. Baik, nombor 3 ialah mengapa kita perlu masak. Kita nak membaiki rupa dan tekstur makanan supaya lebih menyelerakan. Yang keempat ialah tujuan kita memasak, kita dapat mempelbagaikan masakan. Dan terakhir, kita dapat menambahkan rasa pada makanan itu sendiri. Haba dapat dipindahkan kepada makanan melalui 3 cara, iaitu pertama, pengaliran, conduction, yang kedua, perolakan, convection, dan pancaran radiasi atau radiation lah. Okey, baik. Haba dapat dipindahkan melalui pengaliran, melalui media pengalir seperti bahan yang dibuat daripada logam, besi, aluminium, kuprum dan lain-lain lagi lah. Okey, haba dapat dipindahkan kepada makanan melalui kaedah perolakan, di mana pergerakan assemble molekul-molekul yang terdapat di dalam bendalir. Dan yang ketiga, haba dapat dipindahkan kepada makanan melalui pancaran radiasi, di mana haba dialirkan melalui gelombang mikro atau cahaya. Okey, baik. Hari ini kita akan fokus kepada kaedah memasak menggunakan haba lembap. Apakah maksud kaedah memasak menggunakan haba lembap? Ialah di mana haba yang dipindahkan melalui cecair kepada makanan. Makanan dapat haba tu bukan melalui minyak tetapi melalui cecair atau wap air lah. Kaedah ini memerlukan suhu yang rendah dan masa yang lama. Okey, terdapat 8 prinsip kaedah memasak menggunakan haba lembap, iaitu yang pertama, kita ada kaedah mencelup, kaedah mencarap, kaedah merebus, kaedah merenih, kaedah mengukus, kaedah double boiling dan kaedah braising and pot roasting. Baik, antara ke-8 kaedah ini menggunakan prinsip haba lembap. Jadi kita akan tengok dan bezakan ke-8 kaedah menggunakan prinsip haba lembap tersebut. Kaedah haba lembap yang pertama ialah kaedah mencelup. Kaedah mencelup ialah memasak makanan di dalam air yang mendidih pada jangka masa yang singkat. Kita tak rendam makanan tu terlalu lama, dalam 2-3 minit sahaja. Contoh makanan yang sesuai dengan kaedah mencelup ini ialah sayur-sayuran, berbola dan mi kuning. Ciri-ciri masakan daripada kaedah mencelup ialah makanan tersebut akan menjadi lembut. Baik, dia ada kelebihan dan kelemahan. Antara kelebihan kaedah mencelup ialah dia mudah dan cepat
lembut tetapi rangup, tidak berminyak dan kurang kehilangan nutrien. Tapi ada juga kelemahannya, iaitu hanya sesuai kepada makanan-makanan yang tertentu sahaja, tak sesuai untuk semua jenis makanan ya. Okey, selain itu kelemahan dia ialah warna pada makanan akan berubah dan nutrien akan hilang sekiranya terlalu lama makanan tersebut dimasak atau dicelup. Kaedah memasak haba lembab yang kedua ialah kaedah mencarak. Kaedah mencarak ialah makanan dimasak dengan perlahan di dalam cecair berperisa di atas api yang kecil. Okay, contoh makanan yang sesuai ialah telur. Baik, kaedah mencarak ni biasa kita gunakan untuk telur sahaja di mana kita didihkan air. Air tersebut kita boleh letaklah perisa atau stok ayam ataupun biasa kalau kita telur ni kita akan letak cuka sedikit supaya kita nak kekalkan bentuk telur tersebut Ciri hasil masakan ialah bentuk kekal, tekstur lembut dan tidak berminyak. Baik, kita lihat gambar di atas, iaitu gambar telur. Maksudnya telur tersebut kita masak di dalam air yang mendidih. Maksudnya tak boleh api terlalu kuat. Kalau api terlalu kuat, bentuk telur tidak akan jadi sebegitu. Okay, baik, kita tengok kelebihan kaedah mencarak, iaitu makanan mudah dicernakan, sesuai untuk pesakit, kanak-kanak dan orang tua. Makanan kurang berlemak dan kurang kehilangan nutrien. Antara kelemahan dia ialah lambat masak sebab kita menggunakan api yang kecil. Dan memerlukan perhatian agar air cukup dan mendidih. Baik, kaedah yang ketiga ialah kaedah merebus. Merebus ni adalah memasak makanan dalam air yang mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Maksudnya air takat didih tu mestilah 100 darjah Celsius. Kalau kurang, dia tak jadilah. Maksudnya makanan tersebut tidak akan menjadi lembut. Contoh masakan yang sesuai ialah sayur-sayuran berubi dan ikan. Baik, ciri hasil masakan kaedah merebus, lembut dan lembab, masakan banyak cecair dan tidak berminyak. Antara kelebihan kaedah merebus ni ialah mudah dan tidak memerlukan perhatian. Maksudnya kita rebus je makanan tersebut dan kita boleh tinggalkan. Kebanyakan makanan yang dimasak dengan menggunakan cecair rebusan yang mengandungi nutrien. Maksudnya nutrien makanan tersebut dia akan pergi ke air tersebut lah. Cecair rebusan boleh dibuat sos, kuah, sup dan air rebusan. Seperti mana yang cikgu cakap tadi, bila kita rebus sesuatu makanan tersebut, nutrien tersebut akan mengalir ke air yang direbus tadi. Maksudnya air rebusan tersebut bolehlah kita jadikan sos, kuah sebab nutrien ada di dalam air tersebut. Baik, antara kelemahan kaedah merebus ialah masa memasaknya agak lama sebab kita nak lembutkan makanan tersebut. Makanan yang berprotein mengecut pada haba yang tinggi lah. Protein ni dia bila kena haba yang dalam kaedah yang lama dia akan mengecut, maksudnya mengecil lah. Makanan akan menjadi liat jika direbus lama. Ini dia punya kelemahan lah. Makanan yang direbus perlu dipotong kecil-kecil. Kita tak boleh merebus makanan besar-besar sebab dia akan melambatkan proses melembutkan makanan tersebut. Kaedah memasak yang keempat ialah kaedah merenih. Kaedah merenih ialah memasak makanan menggunakan cecair, khasnya air di bawah takat didih. Contoh masakan yang sesuai ialah sup. Ciri hasil masakan daripada kaedah merenih ialah bentuk kekal, tekstur lembut dan tidak berminyak. Baik, antara kelebihan kaedah merenih ialah makanan mudah dicernakan dan sesuai untuk pesakit, kanak-kanak dan orang tua. Makanan merenih dia kurang berlemak dan kurang kehilangan
nutrien. Antara kelemahan kaedah merenih ialah lambat masak, tidak sesuai untuk sayuran hijau. Dia memerlukan perhatian agar air mencukupi. Makanan perlu dipotong kecil supaya cepat masak. Nanti kita akan bezakan apakah perbezaan antara kaedah merebus dengan merenih tadi. Senang saja kita nak bezakan antara kaedah merenih merebus. Kita tengok apakah masakan yang sesuai. Tadi kalau merebus ni biasa kita menggunakan masak makanan yang keras. Tapi kalau merenih ni masakan yang sesuai ialah sup. Jadi senang kita nak bezakan bila kita ingat contoh-contoh masakan. Okey, baik. Kaedah masak seterusnya ialah kaedah merendidih. Baik, kaedah merendidih ialah memasak makanan dalam cecair seperti santan dan susu pada suhu yang rendah. Okey, contoh masakan yang sesuai ialah stew daging dan rendang. Okey, baik. Ciri hasil masakan ialah masakan lembut dan berkuah. Kaedah merendidih ni biasa kita masak-masak lauk pauk kita seharian lah ya. Okey, baik. Antara kelebihan kaedah merendidih ialah makanan lembut dan mudah dicerna, mudah, tidak perlu perhatian, jimat kos kerana menggunakan bahagian daging potongan liat, boleh dimasak atas api atau dalam ketuhar. Kelemahan dia ialah masa lama, kos api yang tinggi. Baik, kaedah masak yang kelima ialah kaedah mengukus. Okey, kaedah mengukus, memasak makanan menggunakan wap daripada air yang mendidih. Okey, contoh masakan yang sesuai ialah ikan. Okey, ciri hasil masakan bentuk kekal, tekstur lembut dan tidak berminyak. Biasanya kaedah mengukus ni senang kita nak ingat sebab biasanya dia menggunakan periuk pengukus. Maksudnya pelajar senang nak bayangkan dan ingat. Selain ikan, biasa kita menggunakan kuih-kuih untuk mengukus. Senang ingat dan sebab dia menggunakan peralatan yang khusus. Okay, baik, kita tengok kelebihan kaedah mengukus. Pertama, dia mudah dicernakan sesuai untuk pesakit, kanak-kanak serta orang tua. Makanan kurang berlemak dan kurang kehilangan nutrien. Antara kelemahan kaedah mengukus ialah dia lambat masak. Kurang-kurang kita kena kukus selama 20 ke 30 minit untuk sesuatu masakan. Bergantung pada masakan apa yang kita nak masak. Yang kedua, mengukus tidak sesuai untuk sayuran hijau, sebab dia lama. Bila lama, dia akan kehilangan nutrien lah. Okey, baik. Sebab sayuran hijau ni kita tak boleh masak lama. Kalau kita masak lama, dia akan hilang nutrien dia. Okey, yang ketiga kelemahan dia ialah memerlukan perhatian agar sentiasa cukup dan mendidih. Air yang kita kukus tadi mesti sentiasa cukup. Okey, baik. Makanan akan kelihatan pucat dan kurang menarik. Okey, yang terakhir, masa memasak lebih lama berbanding kaedah menggoreng dan merebus. Okey, kaedah memasak menggunakan haba lembab yang ketujuh ialah kaedah double boiling. Baik, kaedah ini menggunakan haba daripada air yang telah dididihkan. Baik, kita lihat di dalam gambar. Biasa kaedah ini digunakan untuk mencairkan coklat masakan. Baik, ciri hasil masakan, masakan mencair sepenuhnya, licin dan berkilat, warna tidak berubah dan tidak berketul-ketul. Okey, baik, ini biasa kita nak masak kek atau topping pada kek ya. Okey, baik, antara kelebihan dia ialah masakan tidak mudah hangus. Masakan mencair dengan sekata, boleh dimasak di atas api atau di dalam ketuhar. Antara kelemahan kaedah ini ialah makanan yang dimasak boleh terkena air jika terendam mangkuk dalam periuk. Okey, antara kaedah ni yang biasa kita salah lakukan ialah
kita tak padam api, maksudnya macam di dalam gambar ni, sepatutnya kita bila air sudah mendidih, kita perlu padamkan api, barulah kita kacau coklat tadi. Okey, itu adalah cara yang betul lah. Okey, baik. Seterusnya, kaedah haba lembab yang terakhir ialah kaedah braising and pot roasting. Baik, kaedah ini di mana makanan dimasak menggunakan air yang sedikit. Okey, proses memasak seterusnya berlaku dalam ketuham. Maksudnya masak dulu di atas api dengan air yang sedikit, lepas tu kita perlu masak dia di dalam ketuham. Okey, baik, contoh masakan yang sesuai ialah daging, ayam, lobak dan ubi, kentang. Ciri hasil masakan berwarna keperang-perangan, tekstur lembut dan makanan berkuah sedikit. Antara kelebihan kaedah ini ialah sesuai untuk saiz hidangan daging yang besar dan kurang berlemak. Okey, antara kelemahan dia ialah masa masak lama dan tidak sesuai untuk sayuran hijau. Bagi mengukuhkan kefahaman anda tentang tajuk pembelajaran kita sebentar tadi, sila jawab soalan yang berikut. Terima kasih menonton video pembelajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share kepada rakan-rakan supaya lebih ramai lagi yang dapat menerima manfaat. Sekian, terima kasih.